Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab salat sunat. Hadis ke-147. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna aghbatal awliya'i 'indi la mu'minun khafiful had zu hazzin minas salati ahsana ibadata rabbih wa ata'ahu fis sirri wa kana ghamidan fin nasi la yusharu ilaihi bil asabi' wa kana rizquhu kafafan fasabaru ala dhalik summa nafara bi isba'aihi faqala ujjilat maniyatu qallat bawakihi qalla turasuhu rawahu Tirmidzi wa qala hadha hadis hasan bab ma jaa fil kafafi. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya teman-temanku yang paling dikagumi ialah seorang mukmin yang ringan, yakni seorang yang tidak mempunyai banyak beban benda-benda dunia dan ahli keluarga. Dia mendapat bahagian yang besar daripada salat, yakni dia memperbanyak salat sunat. Dia memperelok ibadatnya kepada Tuhan dan dia mentaatinya semasa bersendirian. Sebagaimana ketika berada dalam kalangan orang ramai. Dia tersembunyi dalam kalangan manusia dan tidak dituding jari ke arahnya. Yakni dia tidak masyhur. Rezekinya sekadar cukup dan dia bersabar atas keadaan itu. Dan kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam memetik dua jari baginda sebagaimana jari dipetik untuk menunjuk sesuatu itu berlaku dengan cepat lalu bersabda, kematiannya mudah dan tidak ramai orang yang menangisi kematiannya dan sedikit harta pusakanya. Hadis Tirmizi. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk solat sunat. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi nak menceritakan kepada kita jenis manusia yang dikagumi oleh Nabi. Maksudnya Nabi ni dia ada dalam kalangan sahabat, dalam kalangan umat Nabi Muhammad ni. Jadi Nabi kata dalam kalangan rakan-rakan aku ni, sahabat-sahabat umat aku ni ada orang yang dikagumi, kata Nabi. Jadi siapa dia? Itu Nabi sebutkan, inna abghata awliya'i indi, orang yang paling aku kagumi, yang paling dikagumi di sisi Nabi itu orang yang macam mana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kata Nabi ialah la mu'minun khafiful had. Yang pertama kata Nabi ialah seorang orang yang beriman yang mana khafiful had. Dia ni ringan bebanan dia. Dia bukan mempunyai beban yang berat. Maksud beban dia kat sini, maksudnya tak banyak tanggungan yang dia ada. Maksudnya hidup di bumi ini Allah Ta'ala bagi dia kehidupan yang sederhana, yang biasa, tak berat. Bukan jadi orang yang kaya, pangkat besar sangat, kedudukan tinggi sangat, harta melimpah, tak. Khafiful haz, bebanan dia biasa je. Maksudnya golongan orang yang sederhana. Itu yang pertama. Ini orang yang Nabi kagumi, yang pertama. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zu hazin minas salah. Yang kedua, dia ni orang begini adalah orang yang dia sentiasa mengambil ruang dan peluang untuk melakukan salat. Salat wajib tu pastilah. Yang kedua ialah salat sunat. Datangnya salat qabliyah subuhnya, salat sunat fajarnya, datang salat sunat duha, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ambil pula duha 12 rakaat, qabliyah asar, kemudian maghrib aisyahnya, qabliyah ba'diyah, qiyam malam lah. Ni yang kedua kata Nabi. Nabi kagum. Dia mengambil ruang dan peluang untuk melakukan salat sebanyak-banyaknya. Itu yang kedua kata Nabi. Zu hazin minas salah.
Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa ahsana ibadahu rabbi. Orang yang Nabi kagum ni ialah mereka ini yang sentiasa dalam ibadat dia kepada Allah, dia cuba buat yang terbaik. Wuduknya dia ambil terbaik. Kalau rukuk, sujudnya dia buat yang terbaik. Secermat yang baik. Dari sudut infaknya, nilai yang terbaik dia berikan. Kalau puasanya, dia jaga mulut, dia jaga matanya. Itu yang terbaik. Ahsana ibadahu rabbi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat kata Nabi SAW, wa ata'ahu fis sirri. Yang Nabi kagum ialah umat dia yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala fi sirri. Dalam keadaan dia ni bersendirian, dia tetap taat kepada Allah. Kadang-kadang kita ni datang surau, datang masjid, bersemayang tahun barulah tertib, pakaian cantik, minyak wangi kan. Takbir pun Allah Subhanahu. Sebutan bila kita datang surau, datang masjid, kalau semayang kat rumah sekarang, berkatil je baju pun tak pakai kan. Kadang seluar pendek boleh tutup aurat dah jadi. Kan? Ini jenis yang Nabi sebut wa ata'ahu fisri. Dia kat rumah pun dia macam itu. Ibadat dia, akhlak dia, sifat dia. Itu yang keempat kata Nabi. Kemudian yang kelima kata Nabi, wa kana ghamidan finnas. Wa kana ghamidan finnasi la yusharu ilaihi bil asabi'. Jenis yang kelima ni Nabi kagum. Mereka ni adalah orang yang tak masyhur, tidak dikenali. Orang biasa-biasa, bukan pangkat besar. Orang biasa-biasa tak dikenali dalam kalangan manusia. La yusharu ilaihi bil asabi'. Dia bukan jenis orang yang akan orang akan tengok bos sudah datang. Oh, menteri dah datang. Orang pangkat. Maksudnya yang dituding jari ke arah dia, yang dikenali. Dia orang biasa-biasa je. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam kata Nabi SAW, wa kana rizquhu kafafa. Dia ni rezeki yang Allah Ta'ala berikan pada dia cukup. Apa yang Allah berikan dia redha, cukup. Allah Ta'ala bagi rezeki banyak ni, alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi rezeki banyak lagi, alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi rezeki ada anak, alhamdulillah. Allah Ta'ala tak bagi rezeki anak pun, alhamdulillah. Yang keenam, rizquhu kafafa. Apa yang Allah Ta'ala bagi dia cukup. Kemudian yang ketujuh kata Nabi, fasabara ala zalik. Dia ni adalah orang yang ada sifat sabar dalam diri dia. Apa-apa rezeki yang Allah Ta'ala berikan, dia sabar. Ada 7 yang sempat saya baca ni lah sekali lalu nampak ada 7 perkara yang ada pada umat Nabi Muhammad yang Nabi sangat kagum. Jenis orang yang begini. Apa tadi dia kata? Jenis orang yang ringan bebanan, solat dia jaga, ambil solat, ahsana ibadah, buat ibadat yang terbaik, kemudian taat pada Allah dan keadaan sendiri. Yang kelima, dia ni orang tak kenal sangat, orang biasa-biasa. Yang keenam, rezeki dia rasa cukup. Kemudian yang ketujuh dia sabar. Kemudian kata Nabi SAW, summa nafara bi isba'i. Nabi, bila Nabi sebut 7 spek ni, Nabi terus buat. Nabi dia petik jari, 2 jari. Gitu Nabi dia petik. Nafara isba'i. Faqala, dan Nabi kata, ujilat maniyatu. Jenis macam ni Nabi kata ujilat maniyatu, senang mati. Nak senang mati ada 7 sifat ni. Ujilat maniyatu, senang mati. Qallat bawakihi. Yang kedua, satu, dia senang mati. Yang kedua, qallat bawakihi. Dia mati, orang tak menangis sangat. Tak ada orang kenal sangat. Orang biasa-biasa je. Kan? Tak adalah orang sampai heboh sangat. Biasa je. Qalat bawakihi. Tak ramai orang yang menangisi ke atas kematian dia. Tak dikenali sangat. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, qallatu rasuhu. Dia ni harta pun tak berapa banyak. Tak ada benda yang dia nak wariskan sangat. Tak ada harta sangat. Orang biasa-biasa je. Dengan 7 perkara ada pada orang tersebut, Nabi sangat kagum
dan hasil dia tiga perkara. Mudah mati, orang pun tak sedih sangat kematian dia, dan juga dia tak banyak harta dia untuk diberikan pusaka. InsyaAllah tuan-tuan, bila kita baca hadis-hadis begini, moga-moga memberi inspirasi dalam kehidupan kita untuk jadi orang sedemikian. Kita fahamnya amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wal azim. Dan lazina amanah.